Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dengan penilaian agama dan Islam. Ini kita sampai tu pada tanda yang ke-10 atau sifat yang ke-10 bagi golongan yang dia panggil mempermainkan usul-usul penilaian syariah. Pasal mereka ada 3 usul dalam masalah bila orang tu sesat. Kita ada 3 sebab. Pertama, either dia ni kerana dia tolak nas. Bila nas tu tak kena dengan apa dia nak, dia tolak dengan berani dia tolak nas tadi kerana tak kena dengan apa dia suka. Menentang nas, tolak nas, tak berterima nas. Okey. Kedua, mereka ada sesuatu tu dia bukan kata tolak nas, tapi dia kata mempermainkan usul penilaian syariah. Mana dia kata, contoh antara sifat dia adalah beriman kitab, tak beriman dengan sunnah, atau beriman sebahagian kitab atau sebahagian dalil, tidak beriman yang sebahagian dalil. Mana dia ambil half, dia tinggalkan sebahagian. Kemudian mereka tidak memastikan apa kesahihan nas berkenaan, atau bahkan menipu atas nama Nabi. Mereka tak authenticity kalimah nas tersebut tidak dicek pun, ataupun mereka sendiri adalah orang yang membuat bohong atas Nabi sendiri. Itu nombor 3. Yang keempat, mereka menyembunyikan nas, sorokkan nas. Mana kalau nas datang kena dengan apa yang mereka suka, tunjuk. Bila tak kena dengan apa mereka nak, sorokkan. Kemudian yang kelima, menyelewengkan nas. Mana meaning nas tersebut, kalau dia kata bunyi sama ada kadang-kadang lafaz tu dialihkan alihkan lafaz tersebut. Contoh macam perbuatan Mu'tazilah cuba nak ubah daripada kalimah Allahu kepada Allah ha. Bila dia kata wa kallamallahu Musa taklima, bila ayat tu dibaca macam tu, maka yang bercakap adalah Allah, yang dicakap kepadanya adalah Musa. Wa kallamallahu. Tapi dia sebut wa kallamallaha, maknanya yang bercakap adalah Musa, yang dicakap kepadanya adalah Allah. Jadi dia tak nak, pasal dia bagi mereka, dia nak ubah pengertian tersebut daripada meaning atau maksud kita panggil tadi Allah Ta'ala berkata-kata, diubah kepada Allah Ta'ala yang dicakap kepadanya. Pasal alasan mereka kerana mereka tak terima Allah Ta'ala boleh bercakap-cakap. Alasan dia kerana apa? Kalau sekiranya Allah Ta'ala boleh bercakap, maka dia makhluk. Bila dia makhluk, bila dia bercakap, dia kena ada bunyi, ada suara, ada huruf, maka dia makhluk. Ini masalah dia. Sedangkan kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah, apa Allah Ta'ala kata tentang diri dia, ialah macam mana itu kita tahu kemudian nanti di akhirat. Allah Ta'ala tanya kita, cakap kita directly tanpa penterjemah. Tak ada orang terjemah bagi kita. Bila Allah tanya engkau ni ke, semua itu akan dipersoal pada kita directly. Tapi macam mana? Tunggu nanti. Mati kita boleh tahu. Sekarang takkan kita tahu. Cubalah kita fikir macam mana pun takkan kita dapat bayangkan, kerana sifat Allah Ta'ala atau benda perkara gaib berkaitan akhirat ataupun berkaitan diri Allah Ta'ala itu sendiri, dia tidak boleh difikir dengan akal. Betul tak? Ustaz, waktu pada masa kita boleh lihat Allah. Itu yang boleh kata, itu memang kita belajar dalam hadis Sahih Muslim itu kan, kita sebut bahawa keseluruhan manusia ni telah berada di mahsyar nanti. First, lepas Allah Ta'ala kata siapa sembah apa-apa, ikutlah apa dia sembah. First sekali. Maka semualah yang ikut berhala, masuk berhala yang sekian-sekian, bahkan ahli kitab pun kena, yang mana yang kufur akan masuk terus. Kemudian akan tinggallah mukmin umat ini bersama dengan munafik dia. Kemudian Allah Ta'ala akan datang menjelma pada mereka dengan rupa mereka tak kenal. Maka mereka kata, bukan, kau bukan Tuhan kami. Lepas tu kemudian masa dia benda tu, dan Nabi sendiri clarify. Bila para sahabat kata, hal nara rabbana yaumal qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat. Dan Nabi kata, adakah kamu akan ragu-ragu terhadap bulan pada malam 14 yang tiada di antara kamu dengannya, malam purnama, tiada di antara kamu dengannya sebarang awan. Tidak. Nabi kata pula, adakah kamu akan ragu-ragu, bersesak-sesak, berimpit-impit berkaitan dengan matahari pada tengah hari yang tiada di antara kamu dengannya awan. Para sahabat kata tidak. Nabi kata, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu. Macam itulah.
Bila Nabi sebut macam tu lah. Macam mana tunggu sana lah. Tapi Nabi berikan perbandingan. Mana lihat. Bila mereka tanya lihat tak? Nabi kata ya. Nabi tak kata tak ada. Cuma golongan yang ahli falsafah ni dia sibuk nak lihat dengan mata ke lihat dengan akal atau hati. Tak ada sibuk benda tu. Sedangkan dia kata apa permintaan Musa AS di sini Allah tak berikan. Di sini. Dan permintaan sama dibuat oleh kaum dia di sini. Sana ya, sini tidak. Dan sini adalah tempat di mana Allah Ta'ala suruh kita takut pada dia dengan apa? Tanpa lihat. Kan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Semua orang yang takut pada Tuhan mereka dengan ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka ada keampunan dan juga ganjaran yang besar. Maksudnya dengan itu, bukan dengan nampak. Bukan dengan nampak. Memang itu ujian yang besar diberi pada kita. Kerana kita ni manusia ni diberi capability untuk takut, sayang, suka walaupun tak nampak. Tak nampak benda kita ular tak pernah hantu tak pernah tengok kot. Tapi orang cerita-cerita tu kita takut. Jadi seram. Apa dia buat? Tak pernah. Pernah kena gigit? Tak pernah. Orang cerita, orang kata. So tanpa kita kena pun. Kan contoh macam orang kata best lah. Orang cerita berkenaan dengan apa? Pergi London. Kita pun cakap nak pergi London kan. Padahal tak pernah tengok ke London lagi. Orang cerita macam ni. Tak ada best pun. Mahal barang bukan murah. Bukan duit ada macam semua free. Kalau semua free kan, pergi sana semua free. Pergi Eropah tu semua percuma. Ya juga. Tak ada pun, semua kena bayar. Tapi bestnya orang cakap. Dan kepala kita bestnya nak pergi Europe. Pergi menyampah aku kan. Tahu tak benda ni? Dia konsep capability manusia dalam apa, menerima maklumat dan memproses maklumat sampai menjadikan dalam diri dia sayang, takut, benci dan sebagainya tanpa lagi start daripada lihat pun. Itu kelebihan yang kita ada. Sebab kenapa bila Allah Ta'ala berikan kita alat belajar, halakan kepada tempat yang betul. Hala kepada sumber yang salah, kita kan jadi paranoid, takut tak tentu pasal, kan, suka benda yang sementara, benda yang tak bernilai, kita sibuk nak suka kan. Bahkan kadang-kadang tu bila pergi, kenapa pergi Mekah? Alah, tahun ni tak best lah pergi Europe pasal sejuk. Jom I pergi Mekah lah. Dia jadi macam tu, dia jadi optional. Bukannya kerana kat situ tempat di mana arahan Nabi untuk kita kata mendekat diri pada Allah Ta'ala. Tidak. Sebab faham tak? Jadi konsep tu bertukar sebab dia tak ada dalam pasal diri dia, dalam diri yang ada Eropah. Kan dalam ni Europe, London, Paris, New York. Dia punya kepala dia. Itu dia nampak. So last sekali benda tu di mana dia salurkan? Kalau kata dia salurkan ni penglihatan, pendengaran dan akal dia salur kepada tempat yang betul. Mana sumber nas-nas yang betul. Mana ataupun ilmu yang betul. Dia akan tambah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau asyik baca majalah artis, majalah sekian, majalah. Jadi kepala dia beg tangan, kasut. Faham tak? Ini pasal mata, telinga. Mana lah, sembang je, yang bohong lah. Tembak tu kan. Cakap boleh lah. Tak, bukan dia pasal tak, tajuk asal dia itu alasan dia. Tajuk asal dia adalah apa, ke mana kita salurkan alat ni. Itu je. Salur kat mana? Kalau kita sentiasa Quran hadis, maka kepala kita akan masuk dengan takwa. Tapi kita salur kepada novel cinta di Europe kan, cinta Europe, awan kelabu merah jingga apa tu kan. Semua sekali orang tu bila salur ke situ, kepala kita macam dia pergi sini. Kat mana Macam baca buku apa novel ini ke novel tu. So dalam kepala kita ada lah bandar ini, bandar itu. Itu apa dalam kepala kita sebenarnya? Faham tak? Iya tak? Kita baca dalam syurga yang hari Jumaat tu kan, bila Allah tanya kan, ya. Yang tu memang kita lihat dia. Ya memang. Bahkan ada orang yang dia ikut kadar kedudukan syurga lah. Ada orang tu tiap hari, ada orang seminggu sekali, ada orang macam tu lah. Mana ikut kadar tingkat syurga masing-masing. So jadi ya, saya ada. Dan ada. Itu yang Ustaz katakan, ada yang dipanggil seorang tu berbisik-bisik. Ya, saya. Semua sekali. So, jadi kat sana tajuk lain. Sini memang, tapi di sini timbul tajuk. Kerana orang yang belajar ikut falsafah, dia kata kalau macam tu. Kan dia akan cuba gunakan kalau. Jadi dia akan nafikan sifat Allah Ta'ala atas dasar dan dia takwilkan. Itu dia kata itu takwil kalimah. Atau takwil lafaz. Mana maksud dia, lafaz tu dikekalkan tapi dialihkan makna dia. Contoh macam bila Allah Ta'ala kata apa berkenaan dengan diri dia, ketawa ke,
Kan? Dengar ke? Dia kata macam, kalau Allah tak dengar maksud dia macam tu. Jadi Allah tak mendengar. Allah tak mendengar tapi tak mendengar. Bercakap tapi tak bercakap. Melihat tapi tak melihat. Dia falsafah. Kita faham pengertian tersebut. Wallahu alam. Dia dua. Sama ada dia yang memang jahil gila ataupun dia jahat. Itu je. Kalau jahat, dia munafik lah. Dia merosakkan sumber Islam. Kerana untuk supaya orang tengok dia pandai dan sebagainya. Itu memang jahat lah. Jangan kata satu lagi bentuk yang bukannya ni, yang dia jahil gila. Jahil dan gila. Kan? Jadi menyebabkan dia tak nampak kan. Dia tak nak belajar dari sumber Islam tu sendiri. Bahkan benda tersebut tak dibincangkan, tak dibahaskan oleh para sahabat. Bincang buat apa? Macam bincang-bincang Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Pernah dibincangkan oleh para sahabat? Tak ada pun. Dia dapat mana? Ini adalah akidah kita yang sebenar. Datang mana? So, jadi macam yang lawak kan. Akidah fiqh kita mazhab Syafi'i. Akidah kita Asy'ariyah, Maturidiyah. Amalan kita Sufi. Soalan, Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Fiqh Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i kenapa tak ambil? Tak logik langsung. Amat tidak logik. Kan? Mana maksud dia? Fiqh Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i tak ada akidah. Dia tak ada akidah. Dia percaya apa dia percaya? Tak ada percaya apa-apa. Hai, hebatnya. Peliknya. Tak pelik ke? Saya rasa amat pelik. Bila orang tu kata akidah Asy'ariyah. Sebab Imam Syafi'i akidah apa? Tak ada akidah. Itu masalah. Itu yang kita kata permainan falsafah. Merosakkan masyarakat kita dengan faham-faham pelik-pelik. Supaya dia boleh sumbatkan idea-idea baru. Tukar Islam itu dengan benda yang bukan Islam. Datangkan benda-benda bukan Islam, jadikan Islam. Sebab kalau dia kata dia sebut berkenaan dengan fiqh Imam Syafi'i, akidah dia diam. Akidah Asy'ariyah. Imam Syafi'i akidah apa? Kan? Jadi maksud dia tukarkan kat lafaz tadi, ketawa dan sebagainya dia ubah. Bukan ketawa, ini adalah sekian. Dia cuba nak takwilkan. Kekalkan lafaz, takwilkan makna. Alasan kerana tak layak. Siapa kata Allah Ta'ala kata sendiri? Tak, saya rasa ikut akal saya. Cakap yang tu. Ikut akal sebenarnya. Ini tak kena ni, kena Allah Ta'ala. Jangan kata ikut nas. Ikut nas, anda tak cakap apa pasal benda tu Allah Ta'ala boleh kata tentang diri dia apa dia nak. Nabi boleh kata Allah Ta'ala ketawa, Nabi kata Allah Ta'ala ketawa lah. Jangan cuba ubahkan ketawa tadi kepada gembira. Faham tak? Macam cuba ubah sayap malaikat kepada horsepower. Kan malaikat kan ada sayap banyak. Ada 2, ada 3, ada 4. Bahkan Jibril AS 600 sayap. Jangan cakap sayap, kata horsepower. Kan turbo boost kan. Ini turbo boost. Malaikat Jibril ada 600. Yang lain cuma 2 je. Cuba cakap yang tu. Tak nak ubah pula. Sayap. Tapi macam mana? Tak tahu. Kita tahu perkataan tapi tak tahu rupa. Itu je. Itu bukan Allah Ta'ala. Ini malaikat tu sendiri. Tahu perkataan, tak tahu rupa. Ni bayang pejam mata, buka mata, pejam mata, buka mata. Tak nampak-nampak. Kan? 600 sayap. Jadi maksud dia macam tu. Bila Allah Ta'ala, apa dia cakap tentang ni? Tunggu mati nantilah. Tak pandai pun bukan boleh tahu Allah Ta'ala dia ada di mana-mana. Kerana tak ada lepas tu takwa pun menipu, berbohong atas nama Nabi nombor 1. Kan? Cakap benda tak menipu. Memang banyak saya jumpa orang macam ni menipu. Nabi tak sabda, dia kata Nabi sabda. Dah kan dengan niat jahatnya mereka ubah dalil ikut suka hati. Kadang letakkan nas pada bukan tempatnya. Takwil atau ni kan panggil apa, menyelewengkan nas. Contoh nas datang berkenaan kegembiraan sahabat. Dia macam tu Ja'far bin Abi Talib. Dia bertenteng kaki bila Nabi kata anta minka. Dia kegembiraan kan, macam ada orang gembira macam ada orang macam ada orang menangis kan. Nangis. Jadi manusia ni macam-macam cara expression dia punya gembira. Kan menjijik air mata dia kerana gembira. Ada. Jadi Ja'far dia lompat-lompat. Lompat-lompat tadi bukan maksud dia zikir lompat. Boleh. Tahu tak? Benda ni kisah lain. Dia bawa pada kisah. Boleh lompat-lompat. Sebab zikir lompat. Sebab Ja'far bin Abi Talib melompat-lompat depan Nabi. Bila Nabi apa? Puji dia. Lepas tu? Jadi mana boleh menyentuh? Kan itu saya kata Umar tumbuk-tumbuk orang. Kemudian Nabi tak marah. So lepas tu zikir tumbuk-tumbuk. Mana boleh macam tu? So idea yang pelik. Kan pelik. Kita kata apa, action orang tersebut pada satu keadaan kita kaitkan dengan tajuk lain. Ini menyelewengkan nas. Kemudian tak percaya hadis ahad. Kemudian apa, ada hadis yang tak mutawatir, dia kata tak nak percaya. Kemudian apa lagi ahad. Kemudian tidak mengikuti memperbodohkan atau memperolokkan
manhaj salaf, mana tata cara para salafus soleh dan pemahaman. Kemudian 7, 8 tu dah Ahad. Nombor 6 apa? Perdagangan mereka dengan nas bukan kerana dalil, tapi kerana apa? Kerana sandaran. Dia untuk sokongan, bukan sandaran. Kemudian memainkan manhaj salafus soleh. Kemudian itu dah ke-8 lah. Tak percaya hari Ahad. Kemudian yang terakhir itu kita ambil nombor 9 adalah mengikuti yang syubhah. Mana anything yang syubhah itu diambil sebagai sumber ataupun pendalilan mereka. Sedangkan yang syubhah tadi ditinggalkan pengertian dia, tak perlu kita sibuk. Maka kita tak tahu pun tak apa. Kadang-kadang malaikat ni tak tanya kita. Tak tanya apa berkenaan dengan apakah maksud fanafakha fihi min ruhihi. Allah Taala tiupkan kepada Adam daripada rohnya. Kenapa dia kata rohnya? Tak tahu. Malaikat pukul. Ada? Tak ada kan? Jadi kenapa sibuk nak tahu? Kenapa sibuk nak tahu? Pasal ayat itu bukan menjadi sebagai apa? Asas. Dia menjadi sebagai apa? Khabar saja. Allah Taala ceritakan apa yang berlaku, bukannya untuk kita jadikan asas. Macam ayat yang kita baca itu yang ayat apa? Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala cerita kamu apa kamu buat. Dia kata, dia baca tengok apa kita buat. Jadi stop situ. Allah Taala cerita, bahkan kisah tu kata-kata Ibrahim kepada kaum dia. Apa sahaja kamu sembah apa yang kamu pahat sendiri. Kamu pahat, kamu sembah. Kenapa? Sedangkan Allah Taala cipta kamu dan apa kamu buat, kenapa kamu sembah selain Allah Taala? Itu yang timbul sebenarnya. Bukan didatangkan ayat tadi untuk mengatakan bahawa semua benda kita buat tak salah, sebab Allah Taala yang buat semua sekali. Mana kita buat apa, Allah Taala yang buat. Jadi faham tak dia kontradik. Benda tersebut itu yang kita sebagai syubhah. Ayat itu syubhah pasal bukan perlukan kepada penjelasan daripada akal kita. Let go. Bukan kerja kita. Kita beriman dengan semua ayat Allah Taala nyatakan. Bahkan yang best ni itu kata-kata Ibrahim pada kaum dia. Ketika dia marah kaum dia kerana apa? Sembah selain Allah Taala. Datang dia orang, dia ambil ayat tadi, dia kata, tengok. Allah Taala ciptakan kita. Apa yang kita buat? So kalau kita buat apa pun tak salah lah, sebab Allah Taala yang cipta. Faham tak? Jelas sekali. Berzina pun tak apa, minum arak pun tak apa, berjudi pun tak apa. Sebab apa? Allah yang buat. Nampak tak? Punyalah gila kan. Ini kita kegilaan. Cari ayat ini, tinggalkan. Pasal sedangkan ayat itu tadi, kita faham ke tak faham, solat tetap wajib. Kita tak faham ke tak faham ayat syubhat, ke atas kita masih lagi berjalan taklif puasa, haji kan, semua sekali akan berjalan ke atas kita, zakat dan sebagainya. Yang haram tak boleh tengok, tetap tak boleh tengok. Sekalipun tak faham ayat tu, takkan berubah hukum pun. Takkan berubah hukum alam kepada kita, atau hukum Allah Ta'ala kepada kita takkan berubah pun. Tetap kita sebagai hamba, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Tak ada macam kita kata wallahu khalaqakum wa ta'malun, tiba-tiba kita jadi Tuhan. Pasal apa? Dalam kita ada dia. Masalah lah macam tu. Ini kita kata kenapa syubhat ini bukan benda menjadi sebagai asas agama, dan tak akan ditengok sebagai sandaran untuk sebarang hukum. Faham Okay, dan yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan mereka ini dengan bincang ke-10 sifat atau tanda-tanda bagi golongan yang memperolokkan sumber penilaian syariah adalah ke-10, mereka jahil mengenai bahasa Arab. Jahil mengenai bahasa Arab. Dia benda saya sebut jahil bahasa Arab, dan kita bincangkan macam dia kata para ulama, dia kata orang-orang ni dia kata cuai, dia abaikan berkenaan dengan belajar. Bahkan dia cuba gunakan bahasa asing untuk memahami Al-Quran, dan bahkan gunakan bahasa asing untuk takwilkan Quran. Dan bahkan dia alihkan Quran daripada pengertian asal kerana apa? Dia jahil bahasa Arab. Tak nak belajar bahasa Arab, tak nak tengok kamus, tak nak tengok sekian, tak nak tengok syair, tak nak tengok sekian. Last sekali dia hilang punca. Dan lagi best, lagi dahsyat itu adalah bila mana apa? Dia ambil syair-syair yang lewat, yang lepas daripada Islam dah berkembang sampai ke Parsi, ke Rom sebagainya, digunakan untuk terjemahkan Al-Quran. Yang kita akan tunjukkan. Okey. Jadi kemudian Imam Asy-Syatibi menyebut, muka surat yang ke 69. 69 Kemudian beliau menyebut beberapa contoh yang menunjukkan kepada kelampauan kejahilan mereka mengenai bahasa Arab. Mengenai golongan ni amat jahil bahasa Arab. Amat jahil bahasa Arab. Lalu beliau berkata, sebagaimana diceritakan daripada sebahagian mereka, bahawa bila ditanya berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, rihun fiha sir. Rihun fiha sir. Mana angin yang padanya ada sir, itu kesejukan sebenarnya disebut itu. Udara yang amat sejuk.
Al-Imran 117. Bila tanya tentang ayat tersebut, lalu dia berkata, ini kumpulan ni, dia berkata, ini adalah angin yang bersangatan bising, yang ini bercengkerik. Dia tak belajar sirrun tu maksud dia apa. Dia pun kata ini ada angin yang ada cengkerik. Pasal dia tak faham. So dia pun terjemahkan Quran ikut apa? Ikut apa yang dia nak, ataupun dia suka, ataupun dia rasakan macam tu. Lupa sebenarnya bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fix dia punya disiplin. Takkan ada tambahan dalam bahasa Arab. Bahkan every time macam Cina kan, bahasa Cina, karakter dia selalu bertambah. Every time ada barang baru, akan ada karakter baru. Tahu tak? Dia bahasa Cina, dia pakai simbol kan, dia punya ni kan, dia yang dia tulis tu akan bertambah every time sekian. Pasal dia tak boleh nak ni. Jadi sedangkan kalau anda kata contoh dalam kita bila sebut generator. Okey, bahasa Melayu dia apa? Sebenarnya penjana kuasa. Okey. Penjana kuasa lah. Tapi penjana kuasa tadi dia akan terlampau besar sangat meaning dia. Mungkin kena penjana kuasa sekian. Penjana kuasa. Kemudian generate. Kan generator. Okey. Bahasa Arab dia tengok generator tu yang menghasilkan elektrik tu, dia kata muwallid kahruba. Muwallid dia berkaitan walada. Walada beranak. Muwallid yang melahirkan atau menghasilkan kahruba. Dia takkan keluar daripada batasan bahasa dia. Macam komputer. Komputer bahasa Melayu. Betul ke? Tak, pasal compute maksudnya kan kira. Tapi sebut komputer, mesin mengira. Tapi kalau kita tak ada mesin mengira, kita nampak kalkulator. Kalkulator mesin kira. Tapi compute tadi maksud dia apa? Compute. Tu compute still maksud, tapi orang Arab dia panggil compute tu alatul hasub. Masih berkaitan hisab dia pakai. Hasub. Computer is hasub. Dia ambil root balik. Dia takkan lari macam sayyarah kan. Sayyarah adalah maksud dia perkataan sara yasiru. Sayyarah mana alat atau untuk pergerakan. So dia takkan salah. Kereta sayyarah. Nampak tak? Dia tak ada macam kereta. Kalau kita bahasa Sanskrit Allah alam. Macam car kan, bahasa kereta. Jadi semua benda tersebut dia root ada. Dengan sebab itu tak boleh kita macam pindahkan terus, tambahkan suka hati kita kalimah baru. Tak boleh. Sebab bahasa Arab dia fix. Kenapa dia fix? Sebab Quran. Sebab kalau bukan kerana Al-Quran, telah bertukar bahasa Arab ni lama dah. So grammar bahasa Arab ni dia ditimbulkan kerana apa? Quran. Punca dia macam kita bincangkan tu, punca mula-mula bahasa Arab ni diletakkan grammar dia adalah apabila antara disebut yang awal meletakkan grammar adalah salah seorang orang yang berada di bawah pembantu Ali bin Abi Talib, nama dia Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia ni jadi kes, dia cakap dia mula letakkan, dan bahkan Ali suruh dia letakkan satu point of grammar. Punca dia adalah sebab anak dia kata ma ajmalul qamaru. Anak dia cakap dengan dia ma ajmalul qamaru. Ma ajmalu maksud dia apakah bulan apakah bulan yang paling cantik? Apakah yang paling cantik di antara bulan-bulan? Maksud dia ma ajmalu. Kalau kita takjub, ma atau ada ma takjub, ma alangkah cantiknya bulan. Okey, itu kena ma ajmala. Tak, lu dengan la je beza. Ma ajmalal qamaru dengan ma ajmalul qamaru. Kalau ma ajmalal qamaru maksud dia adalah alangkah cantiknya bulan. Kalau orang kata ma ajmalul qamaru, maksud dia bulan manakah cantik? Which moon is the prettiest kan? Mana yang paling beauty? The most beautiful. So jadi bapak dia jawab dah, Ramadan kot. Tak. Dia kata aku maksudkan adalah mana bulan ni alangkah boleh cantik. Bapak dia kata salah. Bukan tu. Dia cerita pada Ali lepas tu kisah yang berlaku. Ni pasal bila orang Arab kahwin dengan bukan Arab, maka berkembanglah bahasa Arab menjadi rosak sikit. Jadi pasal mulalah start grammar tadi akan lari. So di situ penting sebab apa? Dalam baris tadi, dalam bahasa Arab ni, baris bertukar, baris atas atau bawah atau depan atau itu memainkan peranan dalam pengertian. Dan dia bukan keseluruhan, hujung je. Ending of the word. Itu sebab kenapa dalam bahasa Arab nahwu atau grammar tu dia kata apa? Perubahan akhir kalimah kan? Pada kalimah dalam bahasa Arab dengan sebab berbezanya agent atau penyebab atau amil yang kena kepadanya.
Mana baris macam Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. So itu yang sebab kenapa diletakkan grammar. So itu sebab kenapa tak ada orang boleh kata grammar Quran telah salah grammar. Sebab Quran adalah apa? Kayu ukur bagi grammar adalah Quran. Bukannya dia tu bukan macam tu, terbalik. Tahu tak? So kenapa apa Quran kata boleh? Ya. Apa Quran kata tak boleh? Tidak. Faham tak? So kenapa tak ada katakan Quran tak akan salah grammar? Pasal Quran adalah batasan bagi grammar berkenaan. Pasal bahasa Arab yang paling fasih ada Al-Quran. Yang macam alaika kan. Muka tu untuk orang yang ada. Betul? Sebab tu yang orang lawat tu memang diorang kata Nabi yang hadir sebab tak. Kita lafazkan Assalamualaikum. Sahabat Nabi duduk dekat apa solat dekat Taif ke dekat Mekah. Dia baca apa? Ketika Nabi hidup, Assalamualaikum. So Nabi ada dekat Madinah dan ada dekat Mekah. Macam mana? Yang Nabi semayang dekat Masjid Nabawi. Lepas tu sahabat yang semayang kat Quba, dia Assalamualaikum ke Assalamualaikum? Assalamualaikum juga. Nabi hadir dekat mana? Betul kan pasal kat situ? Baca itu. Lepas tu sahabat yang balik kampung dia, yang macam kampung dia jauh kan, kat Yaman, masuk Islam, dia baca apa? Itu kita tak boleh gatal tukar sebenarnya. Bukan jawab Assalamualaikum. Macam mana? Tak boleh. Pasal orang tu bukan masalah hadir, Nabi hidup lagi macam tu dia ajar. Bukan kerana bila baca Assalamualaikum, jing Nabi wujud depan tu. Mana ada yang tu? Pasal kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, bukan kita berhadapan dengan Nabi. So kenapa nak kata Nabi hadir dekat situ? Gila ke? Pasal soalan pasal kalau ketika Nabi hidup, bukan Nabi mati, ketika Nabi hidup, Nabi di Madinah kan, para sahabat yang belajar solat diajar macam tu. Bahkan yang best lagi, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa? Lepas Rasulullah SAW wafat, kami baca Assalamu ala Nabi. Dia kata. Dan hadis Bukhari lafaz sebut. Tapi ialah kerana jumhur para ulama kata kita tak tukar benda itu dengan pendapat para sahabat. Mana kata-kata Ibn Mas'ud punya pendapat saja, atau kata-kata dia saja, maka tak jadi overcome kepada semua orang. Maka dengan sebab itu dikekalkan dalam semua mazhab, bacaan selawat, bacaan sekian, jangan tambah, jangan kurang. Itu je. Itu dikekalkan. Kenapa? Jadi sebab kenapa tak boleh tambah pada bacaan. Dia dan tajuk ni kan, dia ada kes yang saya perasan tau. Orang-orang yang suka tambah-tambah pada bacaan dan sebagainya, dia tak ceritakan tentang tentang satu kalimah, satu doa. Nabi ka alladhi salta. Sekejap. Tak? Hadis ni Ni hadis ni Nabi larang tau. Dalam hadis ni daripada Al-Bara ibn Azib Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, berkata Al-Bara bin Azib, qala li ya Rasulullah sallallahu, berkata kepada Rasulullah sallallahu, idza ataita madja'aka, bila kau datang kepada tempat tidur engkau, fatawadda wudu'aka lis-salat, maka wuduklah engkau dengan wuduk engkau untuk solat. Wuduklah untuk solat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, kemudian baringlah pada bahagian badan kanan kau. Wa qul, dan sebutlah, Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan diriku kepada engkau. Wa wafaltu amri ilaika, aku serahkan juga aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa alja'tu zahri ilaika, dan aku kembalikan belakang badanku kepada engkau. Rahbatan, kerana rasa gerun. Wa raghbatan, dan kerana mahukan. Ilaika, kepada engkau. La malja'a, tidak ada tempat lari. Wala manja, tidak ada tempat keselamatan. Minka, daripada engkau. Illa ilaika, kecuali pada engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kitab engkau yang kau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabi engkau yang kau utuskan. Apa tu Nabi kata? Fa in mutta al fitrah. Kalau kau mati
malam tu kau tidur, kau mati dah fitrah. Faj'alhunna akhira ma taqul. Maka jadikanlah ia, kalau kata-kata tadi, akhir apa yang kau cakap. Mana setiap hari itulah benda terakhir kau cakap kalau boleh. Okey. Faqultu astadhkiruhunna. Betul, aku pun mula sebut balik depan Nabi, aku ulang balik kalimah tersebut. Ulang balik. Dia kata, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Okey, dia cakap itu kan. Tapi dia kata, tapi ketika dia sebut wa bi nabi wa bukan nabi wa bi rasulika alladhi arsalta, dengan rasul engkau yang kau utuskan. So, maksud dia nabi dengan rasul, kan rasul tinggi sikit. Kan rasul tinggi sikit. Tinggi daripada nabi lah pasal risalah. Yang nabi ni dia datangkan dengan profesi. Kan apa ilham daripada Allah Taala. Yang rasul datang dengan kitab, dengan risalah. So jadi Al-Bara' bin Azib tukar apa? Wa bi rasulikan nabi arsalta, dan dengan rasul engkau yang kau utuskan. Maka ketika itu Nabi kata apa? Qala la. Nabi kata tidak. Wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dengan nabi engkau yang kau utuskan. Apa yang berlaku dengan kisah ni? Nabi ajar dia sebut nabi kal ladzi arsalta, dia tukar kepada rasul kal ladzi arsalta. Lalu Nabi SAW betulkan balik, dia kata tidak, la. Sebut wabi nabi kal ladzi arsalta, dengan nabi engkau yang engkau utuskan. Apa kita faham sekarang? Dalam kisah ni Nabi betulkan balik, jangan tukar kalimah tersebut kepada apa yang kita rasa suka. Faham tak? Happily I want to change the word. Tak boleh. Saya rasa Rasul kan, Habib ke? Wabi habibikal ladzi arsalta. Tak boleh. Tak boleh gatal-gatal, tahu tak? Maksud dia, okey, apa jadi yang kadang-kadang bila keluar kalimah-kalimah tertentu yang lain adalah kadang-kadang tak clarify dengan Nabi. Sebab kenapa macam baru ni ada, nanti kita belajar berkenaan tayamum. Berkenaan dengan masalah apa? Tayamum lah. Yang tayamum dalam hadis Nabi SAW tentang tayamum. Para sahabat ketika terima ayat hadis ayat tayamum, pagi besoknya, tahu tak diorang tayamum macam mana? Dia ambil debu, gonyuh muka, kemudian tangan sampai ke ketiak. Dan perbuatan mereka ni mereka tak clarify dengan Nabi. Dan bila yang clarify dengan Nabi, macam kisah Amr bin As, Nabi kata tepuk sini muka, kemudian sini. So maksud dia Nabi tunjuk macam tu. Sahabat dengar ayat, dia akan laksanakan sendiri biasanya. Ada clarify balik dengan Nabi, ada tak clarify dengan Nabi. Yang tak clarify dengan Nabi kita jadikan sebagai sumber syariah yang fix. Kita kata dia ijtihad mereka. Dan kita kata mereka lebih faham berkenaan apa mereka lafazkan. Tapi kalau mereka buat benda tersebut dan Nabi clarify, kita setuju. Kalau diorang buat benda berkenaan tanpa clarification Nabi, tak boleh kita kata sebagai syariat Islam. Tak boleh kita kata ia adalah benda patut kita contohi. Tak boleh kita kata para sahabat mengada-adakan benda baru. Tak, itu pasal dia faham macam tu. Kerana mereka ni adalah orang Arab yang faham arahan Allah Ta'ala. Macam kes yang dia ikat tali benang putih benang hitam tu. Kan surah Al-Baqarah 187 kan, Allah Ta'ala nyatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih berbanding benang hitam daripada fajar. Maksud dia, diorang dengar ayat tersebut, diorang terus buat, laksanakan sebelum clarify dengan Nabi. Sebelum bila clarify dengan Nabi, yang seorang tu letak benang bawah bantal dia, yang seorang tu letak benang kat kaki dia. So in the end, Nabi kata pada orang yang sebut pada dia tentang letak bawah bantal, Nabi kata inna qafakal arid. Kalau macam tu lebarnya tengkuk kau. Lebarnya tengkuk kau. Jadi, sebab apa? Sebab yang dimaksudkan adalah fajar, bukannya nampak tak dibetulkan balik. So kalau dia kata benda tu salah, jumpa Nabi dibetulkan. Tapi kalau dia buat sendiri, bukan menjadi alasan. Macam yang datang Jabir dia pergi skodeng perempuan ya, dia pinang kerana Nabi kata tengok sampai kau rasa nak kahwin dengan dia. Dan dia ambil tempat nyuruk, dia nyuruk tengok perempuan tu. Kan benda berkenaan dia buat seorang, tapi bukan di-clarify dengan Nabi balik. Dan jumhur para ulama, semua sekali para ulama bersepakat bahawa ia tidak boleh dibuat. Kalau kita nak tengok perempuan tu kan pergi intai, kenapa nak kahwin? Kan betul tak jadi kahwin? Macam mana? Faham tak? Bukan macam tu cara dia. Tapi maksud dia, apa dia orang buat dengan tanpa arahan Nabi, ataupun tak tanpa
kita bagi clarification dengan Nabi SAW, kita anggap ijtihad mereka sendiri. Macam ni kan, dia try kan. Tapi depan Nabi dia cakap, wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi kata, la. Tidak. Wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Ni tidak, Nabi kata. Dia kata aku sebut balik dan aku sebut wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi kata tidak. Wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Maksud dia ini yang kita kata bila lafaz tadi Nabi intently ajar kan untuk bagi tahu, maka jangan ambil lafaz lain. Yang sebab itu para ulama kekalkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Faham tak kenapa kekalkan? Sebab Nabi ajar macam tu. Dan bahkan kita kata solat tadi bukannya bertukar ikut zaman. Faham tak meaning dia? Dan bukan maksud dia bila kata assalamu alayka ayyuhan nabi, maksud Nabi depan kita. Faham tak? Sebab zaman itu pun para sahabat yang semayang dekat situ ialah dia pelakon Nabi. Yang semayang kat Mekah macam mana? Yang semayang kat Yaman macam mana? Contoh macam para sahabat yang pergi semayang kan, semayang dekat apa di Yaman. Macam Nabi hantar para sahabat 10 orang pergi Yaman. Dia semayang kat Yaman macam mana? Assalamu alaihi. Tak pun. Katanya third person kan. Kalau depan mata, depan ni sekian. Mana boleh macam tu? Tu lafaz syariat, lafaz syarak tadi tak boleh kita tukar. Bukan sebab idea tu, idea datang, itu dia salah faham dia. Idea konon kenapa cakap sebab sekian. Kenapa nak kena awak kena keluarkan? Awak tak cakap macam tu ke? Nabi kata kerana aku hadir di mana kamu berada. Ada macam tu? Nabi tak cakap. So kalau macam tu yang ada di mana-mana Nabi lah, bukan Allah. Nabi ada di mana-mana. Betul? Nabi ada tanpa bertempat. Betul? Kat Rusia pun semayang assalamu alayka ayuhan nabi. Cina assalamu alayka ayuhan nabi. Indonesia assalamu alayka ayuhan nabi. Afrika assalamu alayka ayuhan nabi. Eskimo assalamu alayka ayuhan nabi. Kalau ada Eskimo masuk Islam kan, tak baca lain. So Nabi ada tanpa bertempat. Dia tahu benda tu kenapa dia buat macam tu. Diorang ni orang-orang macam ni dia percaya wahdatul wujud. Pasal yang dikatakan maksud tu Nur Muhammad. So jadi salam kat atas tu bukan salam kepada kita Nabi, salam kepada Nur Muhammad. Dalam ni lah assalamualaikum. Sini. Dalam. Tu maafi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu tu. Kan? Hasbi rabbi jallallah maafi qalbi ghairullah tu. Nur Muhammad sallallahu. Itu cerita dia. Tu yang dia assalamualaikum Nabi tu. Situ. Pandai-pandai dia je. Bahkan Nabi sebut macam tu. Pasal para sahabat kan sebenarnya solat kan, nanti kita akan belajar ketika dia bagi salat, dia orang dulu sebut benda yang lain. Nabi ajar ini patut kamu cakap. Nabi ajar macam tu. Dan diorang tanya, dan bagi tahu bagaimana nak bagi salam kat atas engkau Rasulullah. Macam nak selawat pula. Semua sekali kita kata secara asalnya itu adalah di antara bentuk yang kita kata takkan para sahabat tukar walaupun mereka berada di mana. Bukan sebab kita tak boleh datang clarification. Okey, kerana yang best ni kan. Kerana Nabi ada di mana-mana, maka bolehlah kita berdoa pada Nabi. Kita bukan berdoa pada Nabi, kita berdoa pada Allah Taala. Oh, bukan. Buat maulid di mana-mana. Itu maksud dia. Dia nak macam itulah, dia nak kononnya Nabi boleh hadir. Gila ke? Dan para sahabat tak tahu, para sahabat tak faham macam tu. Bukan macam Nabi hadir ni, mari kita minta pada Nabi. Para sahabat tak buat macam tu. Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, Uthman tak buat, Ali tak buat, Abdul Rahman bin Auf tak buat. So siapa punya idea ni? Faham tak? Dia cakap bahasa betul, macam betul, tapi masalah di understanding bahasa tadi dapat mana? Bila kita assalamualaikum ayuhan nabi, maksudnya Nabi hadir. Nabi cakap ke? Sahabat faham? Tabi'in faham? Tak. So siapa yang bagi tahu? Siapa yang bagi tahu? Tu yang tajuk dia sebenar. Siapa yang cakap macam tu? Pasal benda macam ni kita kata idea atau understanding daripada Al-Quran tadi dialihkan, atau daripada lafaz Nabi dialihkan. Macam ada ada orang tanya saya pagi tadi. Dia kata apa? Kan tadi mana tadi? Dia kata dia bagi kan bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sallam. Hadis Sunan Tirmizi 3388. Okey. Dalam hadis tersebut Nabi kata barang siapa siapa membaca pada waktu pagi atau petang bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi was sama, takkan siapa membaca fayadurruhu syai', lalu memudaratkan dia. Maksudnya kalau dibaca dia takkan dimudaratkan. Dia tak kata sihir ataupun jin. Faham tak? Nabi tak kata, Nabi kata mudarat. Nabi tak sebut mudarat daripada apa? Dan bahkan lagi best lagi, bila perawi hadis sebut nama dia Aban,
dia ada orang tengok dia ni kan, dia ajar hadis tersebut pada orang lain. Lepas tu dia ada kena penyakit ke apa something. Lepas tu orang tengok dia. Dia kau tengok kenapa? Aku ajarkan hadis yang aku baca tu, itulah hadis tu. Tapi aku tak pernah kata hadis tadi menolak qadar. Hadis tak boleh tolak qadar. Hadis tu, mana apa yang kita baca tadi, takkan boleh menolak qadar. Allah Ta'ala tetapkan situ. Pasal Nabi sendiri kena sihir. Betul tak? Nabi tak pernah kena racun. Ya? Ni pernah tak kena apa duka? Pernah. Nabi pernah tak lapar? Ya. So maksud dia tidak benda tu kalau dibaca sekalipun tidaklah boleh menolak qadar Allah Taala. Kalau kena tu maksud lepas dah baca kena juga. Maka memang dia berjalan macam tu. Pasal yang sering berlaku salah faham di kalangan kita ni, dia nakkan satu benda kalau kita buat takkan kena mudarat. Kita lupa sebenarnya kita pada Allah Taala berharap dan berdoa dalam keadaan harap dan juga takut. Takut dan harap sebab takut tak diberikan. Tapi harap ia diberikan. Harap diperkenankan. Tapi takut juga benda tadi kalau diberikan sebagai ujian. So Allah Ta'ala diberikan dan dia tak berikan ikut kadar dia nak, bukan kita nak. Tak boleh kita paksa dia. Kita paksa dia, kita saya nak benda sekian, kena bagi ya Allah. Kenapa tak bagi? Mana boleh macam tu? Aku dah baca dah benda ni, kenapa tak bagi juga? Memanglah sebab tu hadis itu datang beritahu tak dimudaratkan, tapi tak sebut mudarat dari apa. So datang dia sebarkan dalam WhatsApp untuk mengelakkan dari gangguan makhluk halus dan juga pun sihir dan juga makhluk halus ataupun sihir daripada jin. Hadis tentang ayatul kursi datang tentang jin. Al-Mu'awwizatain datang tentang sihir. Tapi tak amal yang ini, tak amal yang ini, baca yang ini. Tak dia pergi flip. Kayak yang mana Nabi ajar dah ayatul kursi. Pagi ingat ayatul kursi, petang untuk daripada jin. Kemudian berkenaan dengan Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dengan An-Nas. Nabi berikan inilah dia untuk sihir. Tapi kenapa tak orang tak ajar sangat benda ni? Kenapa tak ajar? Sebab ini bukan sunnah Nabi. Yang ni sunnah Nabi, yang ni Nabi ajar. Yang diorang punya tu bukan sunnah Nabi. Diorang punya ni jadi amalan orang. Pasal dia kata sunnah hasanah. Supaya orang beramal kan kita dapat pahala. So kena buat benda baru. Kalau ajar benda yang sama tak ada sangat. Sedangkan ajar sunnah Nabi itu lebih penting. Tak payah buat benda baru dalam agama. Konon kita buat zikir baru. Kan zikir baru supaya orang ikut. Bila orang ikut kita dapat pahala. Pasal alasan dia man sanna sunnatan hasanatan. Baru tunjukkan sunnah yang baik. So ini sunnah yang baik. So orang buat benda baru. Biasa. Dia nak macam tu. Dia opposite sebenarnya kita kata bukan itu maksud dia. Kalau kita tunjukkan benda biasa je, buang sampah je, pun cukup dah. Tak ada kaitan benda baru pun buang sampah ke dalam tong sampah. Mana? Mazhab baru? Tak ada pun. Jadi boleh ajar dan boleh tunjukkan dan boleh ikutan berlaku. Dan dia akan sampai juga kepada apa? Sampai kepada apa kita panggil apa? Apa Nabi sabdakan pasal para sahabat ketika itu bersedekah. Seorang tu sedekah dengan banyak, orang lain ikut. Itu je. Sedekah dan Islam sebelum daripada kisah tu berlaku dah ada. Faham tak? So konsep diorang suka buat benda pelik-pelik ni sebab nak tambah kononnya tengok cara baru. Dan sentiasa bertambah. Ada bentuk syfa' lana ada macam tu. Kemudian ada yang bentuk yang ni. Dia macam semua orang ada gaya masing-masing. Ada yang ni ada yang ni pun ada itu macam-macam ada gaya tak? Yang saya tengok kat televisyen apa ada sekali tu lintas zikir zikir sini main muzik dan sana gedang-gedung apa benda ni? Ini hiburan alternatif. Maksudnya bukan nak ingat Tuhan, nak berhibur. Nak berhibur je. Hidup manusia ni berhibur lah kerja. Macam tak mati lah kita ni. Kan ada perlu macam tu. Macam tu tak boleh. Itu yang kita kata. Bukan berhibur dengan Islam tadi. Kalau lelaki kepahlawanan, benda bersilap, bertikam dan sebagainya, itu dia. Bukan gelik-gelik yang tu. Kan itu gelik itu perempuan je. Perempuan dalam Islam yang bergenah ni perempuan, bukan lelaki. Yang bergenah perempuan, bukan lelaki. Dan bahkan kalau dia kata kisah orang Habsyah yang masuk dalam masjid, dia orang bertikam dengan ni. Seorang main tu gendang, seorang lagi tikam dengan lembing dengan perisai. Bukannya datang gelik-gelik macam tu. Faham tak? So konsep dia bertukar. Hadis datang kisah lain, dia bawa kisah lain. Hadis datang menari apa bendanya? Di mana datang menari dia? So dia kalau untuk lelaki, hiburan dia adalah kepahlawanan, benda bawa pada jihad. Bawa kepada macam mana korbankan harta dan nyawa kerana Allah Taala. Yang untuk perempuan boleh lah. Tapi tiap hari punya tu sewel juga kan. Nasi goyang kepala kan. Kenapa? Happy. Tak boleh tengok episod tak boleh tengok lah. Ya benda tu untuk apa? Better buat benda lain. Better hafal Quran. Tutup TV tu hafal Quran. Kan masuk Quran hati kita baik daripada masuk dari telinga kita lagu macam tu.
faedah dia. Tapi yelah, ganti pada rock. Awak nak berhibur tiap hari ke? Tak ada kerja lain ke? Hibur je. Kan? Benda tu bukannya amalan Islam. Berhibur tiap hari. Para sahabat bergendang-gendang tiap hari. Ding kan? Ada ke tak ada pun. So apa benda cerita dia? Tu sebab kena pelik dia orang. Dia nak hibur dan sekian. Hibur dan juga sekian. Pasal ni kita pasal itu amalan tradisi Sufism. Kan duduk tak tahu nak buat apa, nak belajar hadis tak reti, nak belajar tafsir Quran tak reti. So apa kita buat? Nyanyilah. Goyang kepala lah. Best sikit. Itu je. Apa benda lagi buat? Kalau kita kata sepatutnya yang kita pelajari adalah sabda Nabi. Bukannya nyanyian ustaz tu. Bukan nyanyian untuk guru tu. Tahu tak? Nabi punya sabda patut dipelajari. Firman Allah Ta'ala patut dipelajari. Patut kita tengok apa lagi yang kita amalkan daripada. Sebab apa benda yang kita tinggal daripada hak-hak Allah Ta'ala tuntut atas kita. Itu patut kita pelajari. Bukannya kita pelajari duduk diam kan. Apa hasil dia? Lepas gendang tu balik-balik makan. Itu je. Duduk bergendang makan. Lepas tu tengok bulat tu. Duduk bergendang makan. Tu dia kata, alah, ustaz tak bergendang pun bulat juga. Macam mana makan lewat kan? So, jadi secara asalnya benda ni memang kita tak kena langsung dengan Islam. Maksudnya tak boleh kita bawa ke situ. So macam pengertian-pengertian apa bahasa tadi kan. Kita kata diorang tak tahu pun apa dia. Apa dia bahasa Arab tadi. Tak belajar pun. Kan masa kalau belajar bahasa Arab kan keletih, kena hafal, kena sekian. Tapi kalau benda tu kan tak hafal kan? Kan macam tu kan. Itu. Ha? Kan dia kan. Dia kalau anda kata belajar, kan pening kepala. Surah hafal dah lari dah student. Oh, kena hafal, pening kepala, lari, semua lari. Okey, tapi kalau anda kata suruh 3-4 jam kan, belajar pun setengah jam je. Lepas setengah jam dia pening kepala dah. Yang ini 3 jam straight nyanyi tak apa. Lepas lagu satu, lagu dua. Macam konsert memang konsert. Itu konsert. Zikir-zikir tu dia buat lagu je Ustaz. Itu seronok, happy. Dan happy. Baik-baik zikir tu punya. Itu kenapa tak ada kerja lain ke? Dah tersekat ke pintu ilmu untuk belajar. Saya tak boleh belajar. Dengan sebab itu saya berzikir. Okey, boleh. Fine. Saya terima itu. Kenapa tak boleh belajar? Kenapa tak boleh? Kenapa berzikir ni? Sebab tak reti nak belajar. Dah tak ada ulama nak mengajar kat dunia ni dah. Jahil dah semua orang. Jadi, marilah kita berzikir sendiri. Itu. Belajar tidak. Lawaknya belajar tak mau belajar. Sedangkan malaikat hadir majlis ilmu bukan majlis itu. Majlis tu zikr yang malaikat hadir bukan majlis itu tau. Tak ada malaikat boleh tepi tu tepuk tangan lah. Assalamualaikum. Malaikat hadir kan tepuk tangan. Biar buat lawak sikit lah. Kan? Kita goyang-goyang ni malaikat buat macam mana? Goyang-goyang juga. Itu. Malaikat goyang juga. Soalan. Saya tanya. Takkan malaikat hadir benda macam tu? Yang semua orang dah gitu-gitu dengan lampu lilap-lilap, malaikat pun bestnya. Itu seriously. Logik lah sikit. Kan ni benda-benda kita tahu apa keadaan para sahabat. Mereka belajar tadarrusun kitab Allah. Mereka mempelajari kitab Allah, tadarus, ulang balik. Baca Quran. Datang kita kan bayang malaikat. Kalau kita malaikat pun jadi tak? Kata astagfirullah. Macam mana? Malaikat doa astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, malaikat kata. Pasal Umar kan kisah banyak sangat kisah. Para sahabat Nabi sekat benda macam tu. Macam kisah hari raya, macam Abu Bakar masuk rumah kan. Ketika tu Aisyah, Nabi ambil kain tutup kepala pergi hadap tempat lain. Bukan Nabi macam sedap juga suara budak-budak ni Aisyah. Nabi tak ingat itu pun. Nabi ambil kain tutup kepala hadap tempat lain. Pasal untuk wanita benda tu harus. So Aisyah panggil dua orang budak umpan duk bergendang. Dan lagu dia bukan selawat. Lagu dia cerita berkenaan dengan apa? Dengan tentang dulu kaum dia buat apa, syair-syair yang kaum dia. So diorang menyanyi dengan benda tersebut. Semangat, kan? Tapi tengah-tengah dengar tu kan, tiba-tiba Abu Bakar masuk rumah. Dia kata, Amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Sunyi syaitan dalam rumah Rasulullah. Adakah sunyi syaitan dalam rumah Rasulullah? Dia masuk tu dia terkam anak dia dulu lah. Nak marah anak dia. Ketika tu Rasulullah bangun, Rasulullah sekat dia. Rasulullah kata, untuk semua kaum ada hari perayaan, ini hari perayaan kita. So Abu Bakar senyap. Aisyah pula bila Nabi tahan Abu Bakar, Aisyah pula tak ada faham, tak ada kata daripada ejek kan. Nabi bagi, abah je tak bagi. Tak ada pun. Budak-budak tu pun diam, terkejut, takut. Sampai kan bila mereka diam tu kan. Bila nampak Abu Bakar tengah tak menghadap diorang, Aisyah pun suruh keluar. Stop.
Benda tu stop. Bukan terus berjalan macam walaupun Nabi kata itu kan. Tapi apa berlaku? Diam. Bukan lepas tu macam mari kita nyanyi lagi. Tak ada pun. Sambung pula. Kan? Daripada chorus keberapa tadi? Chorus ketiga. Kan? Tarik sikit. Tarik kan. Lagu apa? Sikoh ke benda kan? Apa bayati ke? Mana tu? Tak ada pun. Diorang senyap. Itu kisah dia. Yang kisah lain, yang kisah Nabi kata pada dalam Sunan Abu Daud. Yang Nabi kata pada Umar, wahai Umar, syaitan dari tengok muka engkau. Kisah ada seorang wanita kulit hitam. Nabi balik daripada perang. Kemudian selamat. Dia kata, ya Rasulullah, aku bernazar. Kalau sekiranya engkau selamat, aku nak bergendang depan kau. Aku nak ni. Lepas tu Nabi kata dengan dia, kalau engkau dah bernazar. Pasal untuk wanita benda tu harus. Dan dia ni hamba. Bukan orang merdeka, hamba. Yang peliknya, tengok yang dia kata wali ni, ikut perempuan hamba. Sunnah perempuan hamba. Faham tak? Dia ding kan? Siapa buat? Hamba. Siapa buat? Tadi budak kecil. Ini alim ni. Orang serban bertingkat. Ikut dalam kisah hidup Nabi, yang buat perangai ni siapa? Hamba. Dia perempuan hamba, orang kulit hitam. Jadi Nabi kata, pasal perempuan hamba, dia punya aurat separuh wanita yang merdeka. Dia solat tanpa tudung pun sah. So jadi dia nak bergendang. Nabi kata kalau dah bernazar buat, kalau tidak tak sah. So Nabi menghadap tempat lain. Tak ada macam sedap kan? Tak Nabi tanya tu, Nabi diam. Jadi dia pun gendang. Tengah-tengah dia gendang, Umar datang, ni perempuan tu ada gendang. Dia ambil gendang tu, letak bawah punggung, dia duduk diam. Senyap je. Lepas tu Nabi kata dengan Umar, wahai Umar. Nabi ketawa. Nabi kata, wahai Umar, syaitan lari tengok muka kau. Faham tak di mana konsep dia? Takkanlah kita kata ini adalah adat tradisi Islam. Dibolehkan pasal dulu. Pasal dulu. Nak apa? Hamba. Pasal dulu budak-budak. Ini katanya hafiz kan? Hafal Quran, bersanad hadis. Tiba-tiba duduk tabi'i dia perangai budak dan juga perangai hamba zaman Nabi. Nak berhibur. Untuk perempuan je, bukan untuk lelaki. Untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Yang kisah orang Habasyah dalam masjid tu kan kita bincangkan minggu lepas. Dia adalah apa? Dia melompat dan menerkam dengan berembing dan tombak mereka. Hatta Imam Bukhari pun baca hadis sebut, dia kata apa? Bab lembing dan tombak dalam masjid pada hari raya. Bukannya berkaitan tajuk lain. Masa Imam Bukhari tak faham cara tu. Imam Nawawi baca pun tak faham. Mana ada zikir ni gelik-gelik. Tak ada pun. So maksudnya itu bukan tradisi Islam. Itu adalah benda yang berkaitan dengan hamba ataupun budak-budak. Benda yang diharuskan untuk wanita. Bukan jantan punya. Nak berhibur lelaki, kepahlawanan. Benda-benda yang bawa kepada kepahlawanan. Tapi dah masuk dalam kepala kita apa hippies punya idea. I'm a lover, not a fighter, kan? Saya bukan apa? I'm not a fighter, I'm a lover, kan? Saya hanya pencinta. Ngarut betul. Lepas tu diorang ajar kita benda tersebut. Diorang datang serang umat Islam. Lepas tu diorang salahkan kalau kita pertahankan negara kita. Gila tak? Yang kita pun peace, jangan lawan. Kenapa dia ajar tu? Peace not war kan? Dia bawa idea negara kita, tapi dia bawa tentera dia sekali. Peace not war, dia suruh kita, dia sebarkan kat sekolah, kat mana. Kemudian dia bawa tentera dia serang negara Islam. Gila tak? Tu orang Islam macam, apa nak buat? Peace no war. Peace no war. Apa? Tu sebab kenapa? Idea kita, ke mana mata kita ditujukan, pendengaran kita ditujukan, akal kita dipikirkan, benda tu memainkan peranan pada attitude kita. Bagi kita lupa sebenarnya tanggungjawab kita. Bahkan umat Islam pasal sibuk sangat dengan peace no war tadi, last sekali lupa berkenaan jihad. Last sekali semuanya lembek je kan. Yang ustaz makin buncit. Kan? Kan? Yang lain-lain tak tahulah kan, tapi lelaki ustaz makin buncit kan. Duk makan aja. Kan? Faham tak konsep dia Islam tadi? Benda tu nyata dan jelas. Hiburan untuk lelaki pada para sahabat adalah kepahlawanan. Dan benda itu dianggap sebagai kehebatan. Bukannya bagi kata tajuk masalah nyanyi-nyanyi ni. Sahabat tak menyanyi baca syair. Ada para sahabat syair, tapi bukan menyanyi. Dan dia bukan tiap hari bersyair. Bila ada orang kutuk Nabi, dia datang lawan balik. Pasal zaman tersebut defending. Padahal syair itu menjadi medium untuk provoke. Medium provokasi adalah syair. Dia macam kita menyampah orang tu kan, kita baca syair. Syair kita baca tadi akan semua orang baca. Sampai kat dia kata geramnya aku. Kan? Lepas tu dia akan balas balik. Itu syair zaman Nabi. Bukan jangan syair tadi untuk puji Nabi saja, tak. Normally dia orang cakap syair tadi pasal lawan balik apa yang orang Quraisy duk kutuk pada Nabi. So dia orang apa? Lawan balik. Itu medium zaman berkenaan.
Jadi tapi tak ada di gendang pun. Dia syair je. Tak ada macam mat B chorus B apa? B apa? B flat. B flat kan. Kau E. Mana ada? Dung. Nabi baca macam mana ada? Faham tak? Jadi konsep dia kena faham. Dia kata apa? Sementara daripada An-Nazzam, An-Nazzam, beliau kata bahawa dia dahulu berkata, apabila seorang itu ilak tanpa ilak ni adalah perbuatan di mana seorang tu kata pada isteri dia, aku tak nak sentuh kau selama sekian tempoh. Tahu ilak? Walladzina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ata asyhur. Surah Baqarah. Itu siapa yang ilak isteri dia diberikan penangguhan sampai 4 bulan. Kalau dia kata 3 tahun, dia kata aku tak sentuh kau 3 tahun. Masuk bulan keempat, disuruh dia either rujuk, batalkan sumpah, berhenti, stop, ataupun ceraikan. Tak boleh dibiarkan lama. Paling lama dia boleh kata tak nak sentuh bini 4 bulan. Sebut lepas tu ini ilak. Bila orang kata dia tak nak sumpah, tak nak sentuh bini dia selama tempoh tertentu. Kalau kurang daripada tempoh tersebut, tunggu, biarkan. Sebulan, okey, biar, tak apa. Kalau masuk 4 bulan, masih lagi tidak kan. Macam dia letak limit 6 bulan. Maka masuk bulan keempat, dia tak sentuh juga, bini buat kes ke mahkamah. Yang bini bukan belajar lah benda ni. Tu sebab kenapa kadang bila orang kat nikah tu, kiki kat belakang. Dengar depan. Kan? Pergi kursus nikah pun tak tahu, tak diajar benda ni. Kadang. Yang ustaz datang pun cerita lucah je. Dan sekali, diorang pun dalam dewan, kan. Suka je, tak tahu hukum hakam. Mana kalau suami tu kata tak nak sentuh bini dia punya limit paling lama 4 bulan je. Lepas 4 bulan dia tak sentuh juga, maka bini bawa kes ke mahkamah. Jangan ngok-ngek duduk diam kat rumah. Dia tak tahu nak buat apa. Pergilah mahkamah. Kan? Jadi bila benda tadi, kalau dia tak sentuh juga, maka ketika itu mahkamah panggil dia. Panggil suami, kalau tak berhenti, nak teruskan juga sampai 6 bulan, dia suruh cerai. Tak cerai, mahkamah fasahkan. Boleh dipisahkan tanpa ni. Pasal dia kena ingat, perceraian dan Islam ni berlaku dengan 2 sebab. Sama ada suami itu saya cakap ataupun mahkamah putuskan. Kalau masalah contoh macam dalam kes bila suami zalimi isteri dia, pukul-pukul dan sebagainya, dalam kes tersebut kalau suami tak nak ceraikan isteri dia. Tapi kalau mahkamah nak ceraikan, mahkamah akan pisahkan. Tak boleh jadi macam itu hak dia untuk mencerai. Tak, boleh dipisahkan oleh mahkamah. Kerana mudaratan berlaku daripada suami kepada isteri dia. Faham tak? Tak ada kes, tak ada pelik-pelik yang mengarut. Dia dah pula asalkan ni boleh. Mana boleh dalam Islam yang tu? Okay, anyway, bila kita ilak tu dikatakan seorang lelaki tu kata isteri dia sumpah tak sentuh bini dia tempoh tertentu. Okey. Jadi An-Nazzam ni memang dalam biasanya ilak ni seorang tu kata demi Allah aku tak nak sentuh kau. Demi Allah aku tekan sekian. Okey. Jadi bila dia cakap ni kerana jahil bahasa Arab. Dia kata apa? Apabila seorang tu ilak tanpa nama Allah. Dia sebut dengan mana? Itu dia kata Ar-Rahman ke? Dan sebagainya dia gunakan. Demi Tuhan yang penyayang. Demi Tuhan yang Maha Perkasa. Dia gunakan lafaz lain. Kalau dia gunakan bahasa Melayu pada bini dia. Demi Tuhan, aku takkan sentuh kau sekian. Tak guna Allah. Dia kata maka tak menjadi ilak. Ni lah An-Nazzam ni. Dia kata dia ni salah seorang antara orang-orang yang ahli falsafah yang inilah dalam Islam ni, kita kata Mu'tazilah punya kumpulan yang sesat lah. Kumpulan-kumpulan. Jadi dia bercakap ni atas dasar kononnya pandai bahasa Arab lah. Jadi dia kata kalau orang tu ilak tak pakai nama Allah, maka dia tak menjadi ilak. Tak valid alasan dia. Dia kata kerana apa? Kerana al-ilak diambil daripada nama Allah. Tak ada, ilak tu bukan ambil daripada tu. Ilak tu maksud dia sumpah sebenarnya. Dia bukannya maksud dia ilak tadi ilak tu ada istilah dia khas. Orang tu bersumpah dengan sekian tak dia sumpah tak kira dengan nama Allah ataupun tidak sebenarnya. Demi Tuhan Kaabah, Rabbil Kaabah, kan tak guna kalimah Allah pun. Tak pakai kalimah Allah, bukan demi Allah. Dia tak kata wallahi, tak kata wallah. Dia kata warabbil Kaabah. Tetap berjalan. Bukannya masalah benda kena guna nama Allah. Dan dia pula bila dia cakap kalau tak ni tak valid sebab al-ilah itu diambil daripada nama Allah. Mana datangnya tu? Bahkan memang dalam bahasa Arab tak ada pun al-ilah, itu nama Allah. Tak ada pun. So dari mana? Ini jahil bahasa Arab yang berlaku pada mereka. Ya? Jahil bahasa Arab apa pada mereka. Dan sekarang mereka berkata mengenai firman Allah Taala. Dia kata apa? Dalam Al-Quran surah Taha, kisah berkenaan Adam alaihissalam. Okey? Dia kata wa asa Adam rabbahu faghawa, maka telah mengingkari, menderhakai Adam rabbahu Tuhannya. Faghawa,
lalu dia telah apa? Tersalah jalan. Qala apa kan bila kan iblis kata qala fa bima aghwaytani. Aghwayta ghawa sesat. Aghwa sesatkan. Kan iblis kata pada Allah Taala, dia kata qala fa bima aghwaytani, sebab kau sesatkan aku. Dia kata Allah Taala sesatkan dia. Perkataan ghawa, ghawa yaghwi maksud dia sesat. Aghwa menyesatkan. So itu memang ada bahasa Arab yang jelas. Okey. Dia kata apa? Sedang mereka ni bercakap mengenai firman Allah Taala, dia baca ayat yang sama. Tapi tuan terjemah. Dia kata kerana banyaknya dia makan dari pokok berkenaan. Maksud dia kata apa? Dia kata kerana apa ghawal fasil, maknanya maksud dia Adam makan lalu sampai apa? Mual. Maksud dia kata apabila dia makan banyak susu, budak-budak menyusu sampai termuntah. Maka dia kata dia tidak dikatakan mengenai tersesat. Maksudnya Adam makan, maka Adam telah mengingkari Tuhannya, lalu dia sesat. Lalu dia tersalah jalan. Maksud dia. Tapi dia orang terjemah dan telah menderhakai Allah Taala, telah menderhaka Adam kepada Tuhannya, terhadap Tuhannya, lalu dia pun mual. Dia muntah. Dia termuntah. Dia muntah kerana apa? Mual sangat. Jadi maksud dia gunakanlah kalimah tadi ghawa, bila ghai. Maksud dia kesesatan. Bukannya maksud dia adalah apa? Ghawa maksud dia apa mual, muntah tu. Maksud dia makan banyak sangat. Kalau maksud dia makan sikit tak apa. Dia ada idea lah kat situ. Mana Adam AS makan ni sebenarnya tak salah, tak sekian. Ada idea nak bagi macam tu. Mana kalau sikit je tak apa. Tapi dia makan banyak sangat tu sebab kenapa? Dia ghawa. Faham tak dia terjemah macam tu? Pasal jahil bahasa Arab. So jadi benda-benda macam ni kita kata, memang kita kata ia adalah kesesatan. Yang ajaibnya, dia kata, sesiapa yang mengetahui bahasa di kalangan pelaku bid'ah, dia kadang-kadang menyeleweng kaedah bahasa. Dia terbalikkan kaedah bahasa sebab apa? Yang diketahui orang Arab agar menepati kepegangan dia yang batil. Supaya kena dengan apa dia nak, dia boleh ubahkan sistem bahasa Arab tadi untuk kenakan dengan apa yang dia nak. Dan dibentangkan kepada anda dua contoh berkaitan tajuk tersebut. Saya akan bincangkan berkenaan dengan apakah dua contoh, macam mana Arab dah ada pengertian tersebut. Dah ada bahasa dia. Saya dah bahasa Arab. Tapi diorang tukarkan untuk kata, dia pergi letakkan meaning diorang sendiri. Supaya kaedah bahasa tadi menghukum Al-Quran. Sedang kita kata Quran dengan kaedah bahasa Arab, Quran yang mengatasi kaedah bahasa Arab. Apa Quran kata ya, kita kata ya. Bukan kita terbalikkan, kita ambil bahasa Arab, hukum Quran. Tak boleh. Sebab Quran bahasa Arab tadi, dialah punca kenapa Quran itu adalah punca kenapa bahasa Arab itu ada sistem. Macam tengok bahasa lain lah. Bahasa Melayu lama kan, arakian akan berjalan kepadanya, akannya, olehnya. Tak boleh baca. Bagi kita ataupun contoh macam orang yang English patah balik 1000 tahun lepas. Tak boleh baca. Tau Tito Intai name. In your name jadi Intai name. Boleh baca. Geng gagau nanti. Apa benda ni kan. Memang tak boleh kita. Pasal benda tadi kita ada kata bahasa tadi hilang ataupun berubah dengan jauhnya. Sebab apa? Sebab dia tak ada sistem yang mengawal. Pasal apa saja yang dipropose boleh jadi masuk. Tapi macam kita dalam bahasa Melayu nak jadikan apa dalam kamus dewan tu, Instagram dengan apa? Twitter dengan apa? Ada baru ni apa benda selfie. Nak masuk dalam kamus dewan bahasa dan pustaka. Tahu kan? La ilaha syarikalah. Minta baca surat khabar apa? Okey. Selfie. Kalimah selfie tu nak dimasukkan ke dalam kamus dewan bahasa pustaka sebab semua orang selfie. PM selfie, semua nak kena masuk dalam tu. Apa hal? Sepatutnya ada istilah dia apa? Selfie. Bukan istilah bahasa Melayu. Bahasa Inggeris maksud dia apa? Perasan sendiri handsome, tangkap gambar. Ataupun perasan cantik dan juga tangkap gambar. Kemudian hantar dekat internet. Kan dia tengok kan? Ada tongkat pula. Saya tengok baru ni budak ni tongkat apa? Tak. Ada budak tu kan, saya perhatikan, saya pergi makan tu dengan Imran dengan Zul kat kedai bawah belakang tu. Lepas tu budak tu datang, budak muda 3-4 orang. Saya seorang tu nampak pegang tu. Dalam kepala saya pernah dulu kerja land surveyor. Tahu land surveyor? Kan abang ipar saya dia pegang benda tu, lepas tu dia suruh dia buat 5 kan. Belakang 5 meter. Kalau dia buat ke depan, saya datang ke arah dia. So, saya pegang benda tu. Kan? Pasal dia nak pinpoint kat mana tiang Maguna nak duduk dan sebagainya. So, pernah sekali lepas SPM tu saya kerja dengan dia. Tak ada benda nak buat kan? Biasalah, tak ada benda nak buat. Lepas tu dia pegang kerja.
Jadi bila pegang benda tu, kan, pegang benda tu, jadi saya nampak budak ni pegang benda lebih kurang rupa macam siapa, saya pandang. Saya tengoklah kan. Lepas tu tiba-tiba kan, dia letak kamera dia. Saya kata, ilaha illallah syarikalah. Ada juga makhluk macam ni. Kan, saya ingatkan benda tu benda penting lah. Kau senampak senjata ke? Seriously kan? Boleh jadi senjata. Apa pukul orang? Kuat ke apa? Aluminium? Ke apa benda? Banyak jenis Ada titanium boleh pukul orang. Bahaya buat jalan tu. Dilibas orang tu pasal. Okay, anyway, yelah, sama lah. Kau buat cota pun tak boleh, kata tinggal jalan. Buat parang salah. Anyway, benda tu dia kan, saya praktikkan macam biar benar. Ya, selfie tu, faham tak? Dimasukkan dalam kamus dewan. Dicadangkan untuk masuk dan sebagainya. Alasan kerana apa? Orang pakai. Semua orang pakai dan nak cakap. Tak payah pun. Istilah tak perlu tukar. Macam komputer lah. Komputer kan? Jadi nak jadikan perkataan Melayu. Tak ada Melayu pun. Kita macam tu boleh masuk dalam kamus dewan. Dengan inverted comma, ini kalimah. Yang sekian. Self. Perasan cantik diri. Biasalah orang yang perasan cantik jangan buat. Orang rasa hodoh takkan tangkap gambar sendiri. Ke muka hodoh tangkap. Mana ada? Yang rasa cantik tu yang kan dia. Faham tak? Sorry ya. Kalau siapa buat minta maaf. Tapi cerita dia lawak betul. Ini kisah benar. Okey. Baik. Nanti kita sambung kemudian. Nanti contoh apa benda yang kalimah ataupun kaedah bahasa Arab yang direka, yang diterbalikkan, yang dirosakkan kerana hanya untuk mengkena dengan pendapat mereka. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.